Okey, baik. Kita terus saja bersama dengan wartawan Zulmi Zainal Azam dari Iskandar Puteri. Apa khabar Zul? Dah buka puasa tadi? Baik Akbar, sudah buka puasa. Alhamdulillah, dengannya makan nasi. Okey, baik Zul. Awak dapat hidu tak apa misi rahsia Mora sebenarnya? Apakah ia berkaitan dengan ketiadaan Farizal ataupun ada rombakan luar biasa untuk berdepan dengan perlawanan yang pertama nanti? Okey, untuk pasukan JDT saya rasa tiada rombakan besar-besaran yang akan dilakukan. Kita tahu kesebelasan utama JDT dalam 4 aksi Liga Super itulah yang akan dipertaruhkan dalam kempen Liga Juara-Juara Asia bermula pertemuan menentang Guangzhou FC, yang mana untuk kedudukan Farizal Malias menjadi persoalan sebab penjaga gol ini menjadi taruhan utama Benjamin Mora dalam sepanjang perlawanan. Untuk aksi Liga Super musim ini 4 perlawanan dia beraksi. Dan untuk musim lalu Farizal beraksi sebanyak 21 perlawanan. Hanya satu perlawanan sahaja penjaga gol kebangsaan ini tidak beraksi. Dalam 21 perlawanan itu Farizal mencatatkan 13 clean sheet. Okey, dan musim ini dia mencatatkan boleh dikatakan 3 clean sheet. Dan persoalan itu saya rasa boleh ada jawapannya apabila Haziq Nazli dimasukkan pada apabila Farizal mengalami kecederaan berdepan Terengganu FC. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, mampukah Haziq Nazli mengalas tugas tersebut? Kerana untuk saingan pada musim lalu, Haziq sekadar beraksi satu perlawanan. Ini ujian yang saya rasa tamparan yang besar juga kepada pasukan JDT, walaupun kesebelasan yang lain ataupun pemain sama yang akan diturunkan. Dan Haziq semujur saya rasa JDT bertemu dengan Guangzhou itu dilihat sedikit sebanyak memberi peluang buat Haziq untuk membiasakan diri dalam perlawanan kompetitif atau perlawanan yang sebenar. So kita pun tak tahu apa approach yang akan digunakan oleh pasukan lawan. Adakah mereka akan defensif ataupun mereka nak attack nanti. Okey Zul, pasukan biasanya akan turun lebih berhati-hati dalam aksi pertama melibatkan perlawanan pentas yang lebih tinggi. Zul dapat bayangan ke dari sidang media tadi JDT akan beraksi maybe 50-50? No. Sudah pasti mana-mana pasukan akan turun 100%. Kalau kita dengar apa yang dicakap oleh Mora, pemainnya ataupun dia percaya macam Haziq Nazli sendiri boleh memberikan 200% komitmen bersama pasukan. Jadi untuk perlawanan bertemu Guangzhou, JDT akan turun habis-habisan kerana ini adalah peluang terbaik untuk mereka meraih mata. Kerana Guangzhou turun tanpa pemain-pemain utama, dibarisi pemain-pemain muda, dan kalau kita lihat dua lagi lawan iaitu Ulsan Hyundai dan juga Kawasaki Frontale sukar untuk mendapatkan mata di situ. So kita boleh expect lah bahawa JDT mereka tidak akan memberikan aksi yang alang-alang. Mereka tetap akan memberikan aksi terbaik mereka seperti mana yang diceritakan oleh coach dalam BC tadi tu. Excited sangat nak tengok. Okey Zul, tiga pasukan yang akan ditemui oleh pasukan JDT, Guangzhou, Ulsan Hyundai dan juga Kawasaki Frontale. Tiga pasukan ini level dia lain sikit dengan pasukan di Liga Super. Jadi Zul sempat tak dapatkan reaksi daripada pemain untuk berdepan dengan tiga pasukan yang level mereka lebih tinggi sikit daripada pasukan di sini? Okey, saya ada tanyakan sebelum ini beberapa pemain tempatan khususnya yang mana nak kata mereka tidak biasa ataupun gentar dengan lawan, saya rasa tidak. Kalau kita tengok pasukan JDT mengharungi aksi pramusim di Dubai. Dalam perlawanan di Dubai, saya rasa 5 perlawanan, mereka bertemu dengan pasukan-pasukan handalan. Salah satunya Spartak Moskow. Jadi pendedahan itu sudah diberikan kepada pemain-pemain JDT. Mereka hanya tidak sabar beraksi dan mengharapkan boleh melakukan kejutan ke atas pasukan seperti Kawasaki Frontale dan juga Ulsan Hyundai. Bagi pasukan Guangzhou, saya rasa JDT boleh meraih mata. 3 mata saya boleh katakan di situ. Kerana Guangzhou seperti saya katakan dibarisi pemain-pemain muda. Dan ini bukan kali pertama Guangzhou turun membawa skuad kedua, iaitu pada edisi lalu ketika kejohanan diadakan di venue centralized di Thailand, di Bangkok. Guangzhou juga menurunkan skuad kedua dan gagal meraih sebarang mata. Jadi saya rasa peluang JDT untuk menang ke atas Guangzhou ada, tetapi untuk menewaskan pasukan seperti Kawasaki Frontale dan juga Ulsan Hyundai memerlukan taktikal yang baik dalam misi meraih atau menjelmakan kemenangan.
Alright, okay. Thank you Zul atas penjelasan itu. Terima kasih, Lagilah Zul. kita rasa excited nak tengok pertemuan Guangzhou dan juga JDT nanti. Terima kasih Zul. Sementara itu, Guangzhou yang juga juara 2 kali kejohanan tetap mahu memberi cabaran hebat kepada JDT walaupun sekali lagi menghantar skuad muda untuk kejohanan kali ini. Tambahan juga, pembantu jurulatih Pan Yong He ditugaskan mengendalikan pasukan untuk kejohanan kali ini dan menegaskan anak buahnya tidak gentar dengan reputasi tuan rumah selaku juara Liga Super 8 kali berturut-turut. 至于今年的参赛的一些目的，我们还是年级球员为主，但是我们本次也是抱着学习跟锻炼的态度，向这种高水平的亚洲球队去学习，不断的提升自己，积累经验。 Alright, so now kita bersama dengan bekas pemain bola sepak kebangsaan pula, Asmawi Bakiri. Assalamualaikum, sihat ke? Ya, sihat Dayang. Alright, Alhamdulillah. Okey, Mawi, JDT akan bertemu dengan skuad muda Guangzhou, pemain-pemain muda yang akan menjadi taruhan mereka. Dan pemain-pemain muda ini ada kemungkinan some of them dibentuk oleh Guangzhou Evergrande Soccer School, antara sekolah sukan terhebat di China. Adakah ia menyukarkan tugas JDT sebab kita pun tak boleh nak kata definitely daripada sekolah ini mereka confirm hebat. Kita tak tahu banyak tentang players-players ni. So adakah ini misteri ini menjadikan tugasan ini lebih complicated sedikit untuk JDT? Mungkin sedikit dari segi faktor nama daripada pasukan tu yang datangnya ada sekolah akademik bola sepak sendiri Dayang Akbar. Kita sedia maklum bahawa sekolah tu begitu, kita kagum antara sekolah terbesar di dunia yang cuba melahirkan pemain-pemain dibentuk hanya untuk sekolah bola sepak saja. Tapi pada masa sama saya melihat perkara ini ada dua perkara berbeza. Menyiapkan, mendapatkan pemain satu perkara, tapi untuk masuk ke tournament dalam ACL ni cukup berbeza. Apabila kita tahu mereka tidak menghantar pasukan utama, mereka bukan menggunakan pemain utama, mereka menggunakan pemain pada pasukan kedua bawah 22 tahun. Jadi di situ ada sedikit kelebihan pada pasukan JDT sendiri kerana kita perlu mengambil kesempatan dari segi level permainan di peringkat Asia. Iaitu pada saya memang dah terbukti JDT ada kelebihan. JDT ada kualiti pemain-pemain yang akan beraksi. Bermain di stadium sendiri di JDT, kemudian perkara paling penting konsisten ketika ini untuk JDT mengharungi Liga Malaysia dalam 4 perlawanan ini menang, membuatkan kita untuk berdepan dengan pasukan ini ada kelebihan besar. Okey. Satu lagi persoalan timbul. Apabila Zul tadi mengatakan bahawa Guangzhou membawa pemain-pemain muda, jadi apakah sebenarnya dengan membariskan pemain muda boleh diambil kira tentang reputasi mereka selaku juara 2 kali ACL, juara 8 kali Liga Super di sana? Apakah sebenarnya status dan title ini boleh dibawa oleh pemain-pemain muda ini untuk berdepan dengan JDT? Mawi. Okey Akbar, itu kalau kita kiraan di atas kertas Akbar, itu yang saya maklumkan pada awal tadi. Itu cukup berbeza mencari pemain, siapkan pemain, membentuk pemain dalam satu sekolah ataupun satu akademik bola sepak terbesar di China sendiri dan pasukan yang berada dalam peringkat pengalaman nak bermain di peringkat Asia. Itu yang saya maklumkan tadi. Kalau kita lihat Akbar, memang betul reputasi mereka sebagai 2 kali menang ACL, 8 kali Champions League ada pada pasukan ini. Tetapi pemain-pemain yang dibawa, pemain-pemain yang akan diturunkan sedikit sebanyak saya rasa jangkaan saya tidak akan sampai ke peringkat ataupun permainan yang baik nanti. Mungkin Azul tadi dah share dengan kita bahawa kejohanan di Thailand tempoh hari pun mereka menurunkan pasukan kedua tapi gagal meraih sebarang mata. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pasukan JDT di sini perlu mengambil kesempatan bermain di tempat sendiri dengan konsisten pemain-pemain yang diturunkan. Benjamin Mora ada dah momentum kemenangan dalam liga, walaupun dalam liga kita bawa ke peringkat ACL ini, saya pasti dengan adanya corak ataupun apa yang akan dibentukkan oleh Benjamin Mora, JDT perlu menang, perlu mengambil mata sekurang-kurangnya, itu yang lebih penting. Dan kalau nak dilihat lagi Akbar, bukan saya pun bukan nak menyenaraikan pemain yang akan bermain untuk pasukan JDT untuk esok, tapi Mora juga merahsiakan bahawa dia perlu menyusun, dia perlu memilih kesebelasan yang terbaik pada masa yang sama untuk menang ataupun ambil mata di pasukan ini. Sekali lagi, pada saya, JDT tidak perlu mengubah ataupun membuat benda lain untuk
perlawanan besok, mengekalkan apa yang ada kekuatan pada sekarang ini untuk berdepan dengan pasukan ini, saya rasa ada kelebihan untuk JDT. Okey, kita nak ikutkan sejarah jugalah pertemuan di antara JDT dan juga kelab dari China di ACL pada tahun 2019 menentang Shandong Luneng. JDT kalah 2 pertemuan dengan pasukan tersebut. Compare skuad JDT dulu dengan sekarang tak banyak perubahan, masih lagi wajah-wajah yang sama, tapi adakah mereka untuk musim ini Mawi lebih bersedia berbanding dengan pada tahun 2019? Okey, Dayang. Satu perkara yang baik nak dibawa kepada 2019 dengan waktu sekarang, ya Dayang. Betul, saya lihat ketika mereka kalah 2019, 2 perlawanan itu, mereka kalah kedua perlawanan, kita ambil 3-1. Satu jaringan dilakukan oleh Sapawi Rashid. Beraksi dengan baik, scoring yang cantik ketiga tu dan berada dalam pasukan 2022. Okey, kalau kita nak ambil kira apa yang nak berdepan dengan pasukan ini besok dengan apa yang berlaku 2019 tu, sebenarnya tak jauh beza dia. Dan sebenarnya 2019 tu JDT tengah mencari retak. Itu adalah tahun pertama mereka masuk ke ACL setelah 4 tahun sekarang ni. Jadi saya rasa pengalaman ketika ini cukup berbeza untuk pasukan JDT. Mereka lebih bersedia. Saya rasa kualiti pemain lebih baik. Dan kalau saya ambil sedikit data statistik di JDT lakukan untuk 4 perlawanan di dalam liga kita ni untuk bentuk pasukan besok, mereka ada 12 jaringan dan 1 bolos, dan di mana ini antara rekod yang terbaik pada pasukan dari segi faktor menang tu semenjak 2013. Jadi saya rasakan, dan mereka break 15 kali perlawanan tanpa kekalahan. Jadi saya rasa DIS 2022 ni adalah pasukan yang terbaik. Di peringkat ACL pun saya yakin mereka boleh pergi jauh, tapi tak dapat dinafikan 2 pasukan daripada Korea dan Jepun itu akan memberikan tentangan. Tapi untuk berdepan dengan pasukan besok, saya yakin JDT ada kelebihan besok. Dan saya jangkakan dan saya mengharapkan sebagai pemerhati, saya nak pun JDT menang untuk ambil kesempatan pada pasukan besok. Kerana tak perlu mengubah, tak perlu membentuk pemain-pemain walaupun hanya kecederaan kecil yang ada berlaku pada Farizal, iaitu aspek daripada penjaga gol saja, tetapi di barisan pertahanan, di barisan midfield, di barisan attacking, mereka perlu menang. Okey. Baik, banyak maklumat yang kami perolehi. Kami pun nak tengok JDT menang wakil Malaysia itu Mawi. Ya, betul. Betul. Terima kasih Mawi. Terima kasih Mawi. Assalamualaikum. Okay.